Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pertamanya kita mengatur rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu dan ketika ini Allah Taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita nikmat kehidupan, nikmat kelapangan masa, nikmat kesihatan dan segala nikmat yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang syukur kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu mensyukuri nikmat, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmat pada kamu. Sebaliknya, jika kamu kufur kepada nikmat yang aku bagi, kata Allah, inna adzabi lasyadid, inna azabillah syadid, maka tunggulah azab yang pedih. Wa'iyyazubillah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, insya-Allah pertemuan kita pada kali ini, Ustaz nak berbicara tentang apa yang berlaku hari ini, ujian selepas daripada Allah Ta'ala menurunkan kepada kita wabak COVID-19 dan kesan daripada berlakunya tekanan stres kepada kita sehinggakan kehidupan manusia pada hari ini ada yang terdesak, sehinggakan ada yang hilang punca pendapatan, kerjaan, hilang tempat bergantung, dan ada yang menghadapi masalah rumah tangga. Ini apa yang berlaku pada hari ini. Tekanan demi tekanan yang dilalui oleh setiap daripada mereka yang di luar sana kerana ujian yang Allah Ta'ala bagi, khususnya menghadapi wabak COVID-19 ini. Jadi pada malam ini insya-Allah kita tengok beberapa perkara penting untuk mengatasi masalah stres ataupun tekanan dalam kehidupan ini. Kalau kita tengok kepada tulisan-tulisan karangan-karangan daripada para ulama, menyatakan kepada kita tekanan dalam kehidupan ini ataupun stres, dia berlaku dalam bentuk yang pertama emosi, dan yang kedua adalah bentuk fizikal. Bentuk emosi apabila adanya sifat rasa gelisah pada diri, cepat marah, lemah semangat, rasa mudah lupa sesuatu perkara, rasa bosan pada diri dan takut gagal dalam kehidupan. Ini antaranya berlaku kepada seseorang yang mengalami masalah tekanan emosi. Begitu juga apabila seseorang itu berlaku tekanan dari segi fizikal, antara tanda-tanda dia akan terasa sakit kepala, cepat letih, rasa sakit perut sehinggakan cerit-berit, lenguh badan-badan, ni jantung berdebar-debar. Ni berlaku kepada fizikal seseorang apabila menghadapi tekanan ataupun stres dalam hidup.
Jadi oleh kerana itu Islam ajar kepada kita untuk cara mengatasi dan cara untuk menyelesaikan masalah kehidupan manusia kena kembali kepada Islam. Antaranya disebut oleh para ulama, apabila kita menghadapi tekanan ini, kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Taala. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini antara sifat yang disebut oleh Allah Ta'ala bagi orang beriman ini. Jalan penyelesaian dalam kehidupan dia apabila diuji oleh Allah Ta'ala, dia semakin dekat dengan Allah Ta'ala melalui amalan. Antaranya amalan mengingati Allah Ta'ala, melalui bacaan Al-Quranul Karim, kembali kepada kalam Allah. Sehingga Allah Ta'ala sebut kepada kita sifat mereka apabila dibaca, disebut akan nama Allah, gebentar hati dia. Dan apabila dibaca akan ayat Allah Ta'ala, maka bertambah tenang dan keimanan meningkat padanya, dan kepada Allah Ta'ala tempat kembali. Jadi untuk menyelesaikan masalah tekanan, stres dalam kehidupan kita, jalan penyelesaian yang pertama, ulama bagi kepada kita kembali kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kena ada masa tempoh bertenang. Cari ketenangan dalam kehidupan, walaupun seketika waktu kehidupan kita hari tersebut. Mungkin ketenangan itu datangnya apabila kita bercakap ataupun berkomunikasi dengan ibu bapa kita. Ada kalanya ketenangan itu datang dalam keadaan bentuk muhasabah pada diri. Ada kalanya ketenangan itu datang apabila kita membuat sesuatu kebaikan. Jadi insya-Allah bina ketenangan, cipta ketenangan pada diri kita, dia boleh menyelesaikan masalah. Seterusnya disebut lagi kepada kita, iaitu seseorang yang mana ada tekanan dalam kehidupan dia perlu mencari seseorang untuk meluahkan apa permasalahan dia. Jadikan rujukan tempat untuk mengadu kita itu selain daripada Allah Azza wa Jalla. Kita kena ada tempat mereka, sahabat-sahabat ataupun rakan-rakan kenalan kita yang jujur, yang boleh membina dan boleh menyelesaikan, memberi semangat kepada kita. Jadi insya-Allah jadikan orang yang terdekat dengan kita, khususnya kalangan kita suami isteri, kalangan kita para ulama yang mengelilingi kita, mendampingi kita, kalangan sahabat-sahabat kita yang baik. Jadi ianya menjadi tempat luahan perkongsian permasalahan kita, dan sebahagian insya-Allah dari permasalahan tekanan kehidupan kita itu akan diredakan. Begitu juga disebut oleh para saintis, para doktor sebut kepada kita kena ada masa untuk beriadah, senaman, waktu pagi ataupun waktu petang. Cari waktu, masa seketika supaya tekanan, stres yang kita hadapi, kita lalui, khususnya berkait dengan tekanan dalaman tadi. Hati kita nak cepat marah, rasa bosan dan sebagainya, tekanan tersebut dia boleh dihindarkan dari masa ke semasa apabila adanya dalam bentuk pergerakan fizikal melalui senaman dan juga riadah, insya-Allah. Dan yang terakhir disebut oleh para ulama, iaitu kita perbanyakkan ibadah dan zikrullah. Amalkan sahabat sekalian, muslimin muslimat, tahajud waktu malam, bangun kita mengadu dengan Allah Ta'ala apa permasalahan kita. Allah Ta'ala nak dengar dan Allah Ta'ala nak makbulkan permohonan kita. Wad'uni astajib lakum. Allah Ta'ala minta kepada kita supaya kita memohon kepadanya, kita mengadu kepadanya, dan Allah Ta'ala akan makbulkan doa-doa kita, insya-Allah. Yang kedua, jangan lupa kita dengan zikrullah, zikir kepada Allah Ta'ala pagi dan petang. Amalkan doa yang diajar oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam dalam suasana keadaan sebegini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. 3 kali petang dan 3 kali malam, insya-Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa setakat itu dulu perkongsian, mudah-mudahan manfaat kepada kita bersama untuk kita teruskan kehidupan kita mencari, memburu redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.